Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 28 April 2023. Penduduk terjejas kebakaran di Kampung Likas tidak akan terpinggir dan akan terus diberi perhatian khususnya dari segi kebajikan serta keperluan yang sepatutnya oleh pejabat Parlimen Sepanggar. Seramai 18 ketua isi rumah KIR terjejas kebakaran di Jalan Sagalikas telah menerima sumbangan wang tunai masing-masing berjumlah RM1,000 daripada pejabat Parlimen Sepanggar. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sa'mud berkata, sumbangan tersebut diharap dapat digunakan sebaik mungkin terutama untuk membeli barangan keperluan khususnya anak-anak yang akan bersekolah di samping meringankan beban mereka. Untuk bantuan seterusnya ataupun dari segi rumah, kita akan bincang dengan pihak-pihak yang berkenaan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, kebajikan dan agensi yang berkaitan untuk melihat bagaimana menempatkan ataupun merancang semula bagaimana penduduk-penduduk yang terlibat ini dapat ditempatkan di tempat yang sesuai . Tapi itu kita kena bincang . Beliau yang juga ahli Parlimen Sepanggar berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di Pusat Penempatan Sementara PPS Dewan Serbaguna Likas di Kota Kinabalu. Jelas Mustafa pihaknya juga akan bersedia menghulurkan bantuan sekiranya terdapat keperluan lain untuk penduduk terjejas kebakaran tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu saya karena saya memang sehelai sepinggang sudah saya punya barang, tiada apa-apa. Saya balik dari Tawau memang lenyap sudah saya punya rumah. Pemilik okey semua, alhamdulillah. Kita berserah pada Allah sajalah. Bagi yang menyumbang, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga dipermudahkan semua. Pada Rabu kira-kira pukul 7.30 malam, sebanyak 15 rumah dilaporkan musnah dalam kebakaran yang berlaku di lorong Saga Kampung Likas. Ia melibatkan 106 mangsa daripada 18 keluarga yang kini ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Serbaguna Likas. Sementara itu, seramai 18 ketua isi rumah yang terjejas kebakaran di Jalan Saga Kampung Likas menerima bantuan melalui program Ziarah Kasih yang merupakan tanggungjawab sosial korporat CSR Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu. Sumbangan disampaikan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Muhammad Zaidi Abdullah. Yang lebih penting ia dapat menyampaikan mesej bahawa PDRM terutamanya IPD Kota Kinabalu amat prihatin, amat tersentuh dan simpati dengan nasib yang dialami oleh mangsa-mangsa bencana kebakaran semalam. Dan ini selaras dengan moto kami iaitu polis dan masyarakat berpisah tiada. Apa saja yang kesusahan atau kesengsaraan atau bencana yang dihadapi oleh pihak awam, kami pun terasa. Terima kasihlah atas bantuan yang dihulurkan kepada mangsa-mangsa kebakaran pada semalam dan hari ini membantu kami sangat-sangat berterima kasihlah karena bantuan yang begini sangat kami hargailah. Itu aku pun tidak tahu, mau cakap pun macam hilang sudah. Itu perlu juga bantuan itu sama kami, habis tiada apa-apa kan. Itu untung juga sama kami pasal dorang mau bantu sama kami lah. Itu bersyukur lah pasal dorang bantu aku kan pasal keadaan begini. Mereka berkata demikian semasa ditemui di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Masyarakat Likas di Kota Kinabalu. Lebih kurang RM5,000 sumbangan bantuan berjaya dikumpul dan dihulurkan berbentuk wang ringgit, keperluan asas dan pakaian termasuk lampin kanak-kanak. ACP Muhammad Zaidi turut menyeru agar masyarakat atau orang awam untuk sentiasa mengutamakan dan memastikan keselamatan diri sendiri dan harta benda bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku, terutama dalam suasana perayaan Aidilfitri. Baik, masih mengenai pasca bencana kebakaran di Jalan Saga Kampung Likas. Pelbagai pihak terus tampil menghulurkan bantuan, antaranya adalah wanita, pemuda dan belia wanis Gagasan Rakyat Sabah PGRS. Sumbangan disampaikan Naib Ketua Wanita PGRS Aziah Atuh kepada penduduk terkesan kebakaran di Jalan Saga Kampung Likas. Sumbangan awal tersebut berupa air mineral, makanan dan wang tunai. Kira-kira 18 keluarga telah menerima bantuan berkenaan.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban penduduk terlibat, khususnya keluarga yang hilang secara keseluruhan rumah dan harta benda akibat kebakaran tersebut. Pada Rabu, sebanyak 15 rumah di Jalan Saga Likas musnah dalam kebakaran menyebabkan 18 keluarga tinggal sehelai sepinggang. Bagaimanapun dalam kejadian pukul 7.30 malam itu, tiada mencatatkan sebarang kemalangan jiwa atau kecederaan dan semua penghuni rumah berkenaan sempat menyelamatkan diri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan menghadiri Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Sabah pada Ahad ini. Menurut kenyataan Kerajaan Negeri yang dikeluarkan di Kota Kinabalu menyebut Perdana Menteri telah menerima jemputan Kerajaan Negeri untuk menghadiri penganjuran Rumah Terbuka berkenaan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Arifin Arif yang juga pengerusi penganjur berkata, sambutan Rumah Terbuka Raya Aidilfitri Kerajaan Negeri Sabah akan berlangsung pada Ahad 30 April ini, bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Sabah SICC di Ibu Negeri. Jelasnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bersama-sama Yang di-Pertua Negeri, Tun Dr. Johar Mahiruddin dan isteri Toh Puan Hajah Dr. Nolidah Tan Sri RM Jasni. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Barisan Kabinet Negeri akan hadir pada sambutan berkenaan. Tambah Datuk Dr. Arifin lagi, orang ramai turut dijemput ke rumah terbuka tersebut bermula pukul 10 pagi. Pemimpin masyarakat diingatkan agar peka terhadap perkembangan isu semasa di samping menjadi mata dan telinga pihak kerajaan dalam memberikan maklumat yang sahih kepada penduduk kampung. Penggunaan media sosial sebagai medium menyebarkan maklumat dengan lebih pantas adalah pilihan pada masa kini, namun perlu mematuhi nilai dan etika selain tidak melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata terdapat kecenderungan pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan pelbagai fitnah dan berita palsu di media sosial sekaligus menimbulkan kegelisahan dalam kalangan masyarakat. Ia perlu ditangani secara holistik sekaligus menghapuskan niat jahat tersebut melalui ilmu dan pengetahuan membezakan antara berita palsu ataupun yang sahih. Membuka peluang di mana pemimpin-pemimpin setempat didedahkan dengan perkara-perkara dan isu-isu semasa yang menjadi persoalan ramai. Dengan adanya program ini sedikit sebanyak boleh memberikan satu sudut pandang yang berbeza berkenaan bagaimana pemimpin-pemimpin setempat boleh memahamkan isu-isu yang kritikal, isu-isu yang mungkin sukar difahami oleh orang-orang kampung dengan lebih berkesan dan baik lagi. Beliau menyatakan demikian pada program taklimat isu-isu semasa dan jalinan insan wahana aspirasi anjuran Jabatan Penerangan di Tanjung Batu Tawau. Sementara itu, Pejabat Parlimen Kalabakan akan menganjurkan program jelajah rakyat bersama ahli parlimen bersama agensi kerajaan melibatkan beberapa lokasi dalam kawasan parlimen tersebut. Penganjurannya akan menjadi platform kepada pemimpin dan agensi kerajaan untuk melihat dengan lebih dekat mengenai keperluan penduduk dan tindakan yang akan diambil oleh pihak berkaitan. Majlis Rumah Terbuka UMNO bahagian Kalabakan yang diadakan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri disambut secara sederhana dan meriah dengan kehadiran lebih 1,000 penduduk setempat. Ketua UMNO bahagian Kalabakan Samasuddin Yusof berkata ini merupakan antara medium permuafakatan dan mengeratkan hubungan persaudaraan bersama penduduk Tawau kerana dapat bersua muka, bertegur sapa dan duduk semeja sambil menikmati juadah raya yang disediakan. Selain itu, keunikan Majlis Rumah Terbuka ini memberi ruang kepada orang ramai untuk bersalaman dan memohon maaf sekaligus menolak perbezaan agama, fahaman dan ideologi politik. Samasuddin turut menjelaskan bahawa UMNO Kalabakan sentiasa kekal relevan dalam membantu kerajaan membangunkan rakyat di kawasan berkenaan. UMNO Kalabakan dalam jatuhan kuasa yang baru, kami telah menyusun beberapa program khasnya untuk memastikan UMNO Kalabakan terus relevan, terus diminati oleh masyarakat Kalabakan khasnya. Program media baru untuk memastikan pengundi-pengundi muda khasnya akan terus bersama-sama Barisan Nasional pada masa hadapan.
Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka UMNO bahagian Kelabakan di Dewan Indraloka, Tawau. Amalan kunjung-mengunjung antara satu sama lain pada musim perayaan mampu memperkukuh perpaduan dalam kalangan rakyat berbagai kaum dan agama. Amalan itu juga sememangnya antara yang dinantikan ketika Aidilfitri, lebih-lebih lagi buat mereka yang tinggal berjauhan. Sehubungan itu, Penaung Pertubuhan Amal Muafakat Angkatan Malaysia Muafakat David Udin menyeru masyarakat agar terus menyubur amalan dan memperkukuhkan semangat keharmonian dan perpaduan antara pelbagai kaum menerusi amalan kunjung-mengunjung sempena Aidilfitri. Beliau berkata amalan menziarahi saudara mara, jiran tetangga dan sahabat bagi mengeratkan hubungan persaudaraan dengan saling bermaafan perlu diteruskan. Ia penting dalam usaha mengukuhkan lagi perpaduan antara kaum yang ada di negeri ini agar kekal hidup dalam keadaan harmoni. Seperti yang anda nampak semua sekarang ni, di dalam ni bermacam-macam suku kaum datang, ya, India, Cina, Melayu, Kadasan Dusun, dan saya selalu memanggil mereka untuk mengeratkan hubungan silaturahim walaupun ia sudah mesra, tapi kita eratkan lagi bersama-sama mereka semua. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di Taman Kuharajaya, Tawau. David juga turut menggalakkan masyarakat agar terus prihatin dan sentiasa membantu golongan yang kurang bernasib baik, khususnya warga emas, ibu tunggal, anak yatim, golongan yang sakit ataupun golongan kurang upaya. Langkah tersebut diharap agar boleh meringankan beban golongan berkenaan sekaligus memberikan harapan dan keceriaan sempena sambutan Aidilfitri tahun ini. Lebih 1,000 masyarakat pelbagai kaum menghadiri majlis tersebut. Baik saudara, sekian dahulu paparan berita pagi Sabah edisi Jumaat 28 April. Berita pagi Sarawak menyusul selepas ini. Dengan itu saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.